Assalamualaikum dan hai semua. Bersama-sama saya, Cikgu Idawati. Kita akan teruskan dengan sains tingkatan 4, bidang pembelajaran unsur dan bahan, standard kandungan 8.3 isotop, dan kita akan explore sendiri subjek sains ini menggunakan apps VR. Standard pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama menerangkan isotop dengan contoh, yang kedua menentukan bilangan proton, bilangan neutron dan nombor nukleon dalam isotop, dan yang ketiga berkomunikasi mengenai kegunaan isotop dalam pelbagai bidang. Sebelum kita teruskan dengan pembelajaran, saya akan paparkan video VR mengenai isotop. Jadi, saya nak awak semua beri perhatian sepenuhnya kepada video yang akan saya tunjukkan. Jom sama-sama kita saksikan. Define isotopes. Atoms are made up of protons, neutrons, and electrons. The nucleus is made up of protons and neutrons, while the electrons revolve around the nucleus. Not all the atoms of an element are identical. Atoms of the same element can have different numbers of neutrons. These different versions of the same element are called isotopes. Thus, isotopes can be defined as the atoms with the same number of protons but a different number of neutrons. Hydrogen has 3 isotopes. These are protium, deuterium, and tritium. Protium has 1 proton and no neutrons in its nucleus. Deuterium has 1 proton and 1 neutron in its nucleus. And tritium has 1 proton and 2 neutrons in its nucleus. Since the atomic number is equal to the number of protons and the atomic mass is the sum of the protons and neutrons, we can also say that isotopes are elements with the same atomic number but different mass numbers. Okey, setelah saya terangkan tadi di dalam aplikasi VR tentang isotop, saya akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan isotop. Okey, kat sini kita bagi contoh tentang unsur N. N ini adalah nitrogen. Kat sini awak boleh lihat bilangan 14 dan juga bilangan 7. Okey, dan di sebelah kanan bilangan 15 dan bilangan 7. 7 di bahagian bawah itu merujuk kepada bilangan apa? Dan 14 dan 15 merujuk kepada bilangan apa? So kat sini, apa ya pelajar yang awak faham? Okey, so bilangan 7 merujuk kepada bilangan proton. Manakala bilangan 14 dan 15 di bahagian atas merujuk kepada bilangan nukleon. Okey, so apakah yang dimaksudkan dengan isotop? Isotop ialah atom-atom bagi unsur yang sama dengan mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Seterusnya, kita pergi kepada isotop hidrogen. Isotop hidrogen mempunyai nombor proton 1. Okey, kat sini kita diberi 3 jenis hidrogen, iaitu hidrogen 1, hidrogen 2 dan hidrogen 3. Kalau kita merujuk kepada maksud isotop, isotop mempunyai bilangan proton yang sama. Kat sini ditunjukkan bilangan proton setiap hidrogen 1, 2 dan 3 adalah sama. Manakala bilangan neutron adalah berbeza, di mana hidrogen 1 menunjukkan bilangan neutron kosong, hidrogen 2 menunjukkan bilangan neutron 1 dan hidrogen 3 menunjukkan bilangan neutron 2. Seterusnya, isotop karbon. Isotop karbon mempunyai nombor proton 6. Dan kat sini diberikan 3 jenis karbon iaitu karbon 12, karbon 13 dan karbon 14.
di mana setiap karbon 12, 13 dan 14 mempunyai bilangan proton yang sama iaitu 6. Manakala yang berbeza adalah bilangan neutron iaitu karbon 12 merujuk kepada bilangan neutron 6, karbon 13 merujuk kepada bilangan neutron 7 dan karbon 14 merujuk kepada bilangan neutron 8. Okey, kita teruskan lagi kepada isotop oksigen. Isotop oksigen mempunyai nombor proton 8 dan di sini awak boleh lihat bilangan protonnya adalah sama dalam kedua-dua isotop oksigen ni. Jadi kat sini bilangan neutronnya adalah berbeza iaitu oksigen 16 mempunyai bilangan neutron 8 manakala oksigen 18 mempunyai bilangan neutron 10. Okey, seterusnya kita tengok kepada cara penulisan isotop. Sebenarnya macam mana isotop ni kita nak tulis? Sebenarnya ditulis menggunakan nombor nuklearnya sahaja. Yang perlu awak ambil perhatian ialah macam mana kita nak dapatkan nombor nuklear. Nombor nuklear ni kita akan dapat daripada bilangan proton tambah dengan bilangan neutron. Sebagai contoh, isotop hidrogen yang mempunyai 1 proton dan 2 neutron ditulis hidrogen 3 di mana bilangan proton tambah dengan bilangan neutron iaitu 1 tambah 2 menghasilkan 3 dan kita boleh tulis dia sebagai hidrogen 3. Okey, jom sama-sama kita buat latihan menggunakan apps VR. Sebelum ni kita dah tengok tentang unsur hidrogen iaitu isotop bagi hidrogen. Sekarang kita tengok kepada unsur helium. Unsur helium mempunyai nombor neutron 2 manakala bilangan proton 2. Okey, so pelajar dikendaki membuat isotop helium 3 dengan cara membuang nombor neutron atau proton yang sesuai daripada nukleus atau menambah pada nukleus daripada panel belah kiri. Okey, well done. Jadi macam mana nak dapatkan helium 3? Kita perlu buang satu neutron daripada unsur helium. Pandai. Okey, seterusnya kita tengok pada unsur lithium. Okey, bilangan neutron bagi lithium adalah 4, bilangan proton adalah 3. Dan pelajar dikendaki membuat isotop lithium 6 daripada atom lithium dan awak macam cara yang sama juga boleh buang atau tambah neutron atau proton yang sesuai daripada nukleus dengan menambah pada nukleus daripada panel belah kiri. Tahniah. So caranya adalah awak membuang bilangan neutron tadi. Seterusnya unsur B, boron. Bilangan neutronnya adalah 6, bilangan protonnya adalah 5. So, jom sama-sama kita buat. Awak dikendaki mencari isotop boron 10. Cara yang sama, buang atau tambah pada nukleus daripada panel belah kiri di dalam nukleus. Okey, awak pilih untuk buang neutron. Jom kita submit. Tahniah, awak berjaya memberi jawapan yang betul. Dan seterusnya kita pergi lagi pada unsur nitrogen. Bilangan neutron bagi nitrogen adalah 7, bilangan protonnya adalah 7. So berapakah isotop yang dia nak?
Isotop yang awak perlu cari adalah isotop nitrogen 15. Cara yang sama, buang atau tambah pada nukleus daripada panel belah kiri. Okey, awak buat pilihan dengan menambah bilangan neutron. Jom kita submit. Well done. Okay, so nampaknya awak sudah faham. Seterusnya kita pergi kepada kegunaan isotop dalam pelbagai bidang. Perkembangan teknologi menyebabkan penggunaan isotop semakin meluas. Tanpa kita sedari, isotop dalam bentuk radioisotop sebenarnya banyak digunakan di sekeliling kita. Radioisotop ialah isotop yang tidak stabil memancarkan sinaran radioaktif. Walaupun radioisotop mengeluarkan sinaran berbahaya, namun radioisotop mempunyai kegunaan yang penting jika dikendalikan dengan betul. Seterusnya, kegunaan isotop dalam pelbagai bidang. Radioisotop digunakan dalam pelbagai bidang, antaranya bidang perubatan, pertanian, perindustrian, penjanaan tenaga dan juga penyelidikan. Dan kita tengok dulu kegunaan isotop dalam bidang perubatan, antaranya natrium-24 digunakan untuk mengesan darah beku dalam darah kita, dalam badan kita. Seterusnya, copper-60 digunakan untuk membunuh sel-sel kanser. Dan iodin 131 digunakan untuk mengesan pertumbuhan tumor dalam otak dan memeriksa pengambilan iodin oleh kelenjar thyroid. Seterusnya, kegunaan isotop dalam bidang pertanian, iaitu fosforus 32 digunakan untuk menentukan kadar penyerapan baja dalam tumbuhan. Karbon 14 digunakan untuk mengkaji proses fotosintesis dalam suatu tumbuhan dengan menambahkan karbon dioksida kepada karbon 14. Manakala dalam bidang arkeologi dan geologi, karbon 14 digunakan untuk menentukan umur sesuatu bahan purba. Teknologi makanan pula menggunakan cobalt-60 dalam proses pensterilan makanan bagi membolehkan makanan tahan lebih lama. Dan juga industri kertas. Menggunakan americium 241 digunakan dalam mengukur dan mengawal ketebalan kertas. Manakala dalam bidang penjanaan tenaga elektrik, menggunakan uranium 235 sebagai bahan api dalam stesen jana kuasa nuklear. Okay, so setakat itu saja. Thanks for watching. Kita jumpa untuk next topic. Okay, bye.